أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاء فاغفر لنا اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا يسر أمورنا ولا تعسر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah beri sekali lagi peluang untuk kita sama-sama menimba ilmu, sama-sama berkongsi secara ilmiah insya-Allah sekadar yang kita mampu untuk kita kongsikan sebagai tanda kerinduan kita kepada Allah dan Rasul, tanda kenalnya kita pada Allah dan Rasul. Kita sentiasa menyebut, memuji-muji Allah. Kita sentiasa berselawat mengingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana inilah merupakan kunci kepada seseorang yang kenal akan Tuhannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adham, al-mahabbatu hiya thamaratul ma'rifah. Kasih sayang itu adalah terhasil daripada satu perkenalan. Man 'arrafa rabbahu ahabbahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya ataupun mengenal Allah, pasti dia mencintai Allah. Wa man ahabballah ahabba rasulahu. Barang siapa yang mencintai Allah, pasti dia juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man 'arrafa Rasulullah ahabbahu. Barang siapa yang mencintai, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ilmu, atas dasar iman yang Allah Ta'ala kurniakan ini, maka Alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita. Kita masih berada di dalam tajuk Fathu Makkah. Agak lama kita bincang dalam tajuk ini, dan saya merasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini. Allah Ta'ala bagi peluang satu persatu untuk sama-sama kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ilmu yang berguna ini, maka saya teringat nak kongsikan satu kata-kata yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan al-ilmu nafi'u huwa alladhi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi qina'uhu.
ilmu yang berguna ialah yang meluas dalam dada, sinar cahayanya, dan membuka penutup hati. Ilmu yang berguna ialah ilmu yang meluas dalam dada, sinar cahayanya. Ilmu yang mana memberi sinar cahaya keimanan dalam hati dan membuka penutup, penghadang, hijab dalam hati seseorang. Makna kata, dengan ilmu yang kita ada ini, nak tengok orang itu dapat apa daripada hasil ilmu yang dia tadah, yang dia dapat. Bukan menilai daripada sudut banyaknya ilmu yang dia belajar, banyaknya ilmu yang dia ajar, tetapi ialah berapa banyak ilmu yang telah dia pelajari membawa dia lebih dekat dengan Allah, lebih ingat dia pada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar ilmu banyak, cerita ke orang pun banyak, tapi hakikatnya tidak langsung ilmu itu terkesan dalam hati kita, hanya semata-mata kita belajar kerana nak beritahu dekat orang kita tahu perkara itu, maka perkara tersebut belum lagi mencapai hakikat ilmu. Kerana hakikat ilmu itu ialah apabila ia dapat membawa seseorang itu dekat kepada Tuhan dia, ingat dia pada Tuhan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dapat buka dengan izin Allah, terbuka hijab yang selama ni tertutup hati dia yang kerah itu, Allah buka untuk terima rahmat demi rahmat, yang mana rahmat ini Allah pilih daripada kalangan hamba-hambanya yang terpilih. Bukan semua orang yang Allah kurniakan nikmat ini, hanya mereka-mereka yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah, maka Allah bagi kepada mereka. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini jaminan Allah. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka jalan-jalan Allah inilah yang sedang kita telusuri sekarang sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan perbincangan demi perbincangan yang kita bincang dalam bab sirah nabawiyah ini membuka hati kita untuk lebih dekat pada Allah, untuk lebih ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah taala. Baik. Malam ini kita ada lebih kurang 3 qadhiyah yang akan kita bincangkan, insya-Allah. Dalam bab Fathu Mekah, pada pertemuan kita yang lalu, minggu lepas, dalam kuliah subuh yang hari itu, saya dah cerita beberapa qadhiyah, iaitulah yang mana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota suci Mekah, baginda meruntuhkan, menjatuhkan berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah, yang mana jumlah berhala yang kita sebut hari itu, jumlahnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayat hadis beliau, 360 berhala. Dan di saat Rasulullah menghancurkan berhala tersebut, berlaku mukjizat yang mana ketika mana Rasulullah mengambil pelepah tamar, Rasulullah cuma hayunkan saja pelepah tamar itu ke arah berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah itu, tanpa menyentuh pun berhala tersebut. Berhala-berhala itu semua pakat jatuh berguguran, pecah berderai habis, tanpa tersentuh oleh pelepah tamar yang Rasulullah hayun pada berhala itu. Maka ini menunjukkan kebenaran kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita nak bincang beberapa qadhiyah, antaranya ialah hikmah di sebalik kelewatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji. Dan sekaligus yang kedua, dengan Rasulullah membuka kota suci Mekah ini, terhancurlah, musnahlah segala amalan-amalan jahiliah yang selama ni telah pun menjadi darah daging penduduk Mekah buat perkara tu sejak turun temurun.
Dan yang ketiga insya-Allah yang akan kita bincang ialah bagaimana Islam ini mengangkat martabat kaum wanita. Islam memuliakan kaum wanita yang mana pada zaman jahiliah maka menjadikan kaum wanita ini seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk, sehina-hina manusia di kalangan manusia ialah kaum wanita pada zaman jahiliah. Islam datang membawa kebenaran, akhirnya mengangkat martabat ini insya-Allah. Maka tiga qadhiyah ini berasaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 97. Surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah. Iaitulah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, yakni mampu untuk melaksanakannya. Barang siapa yang mengingkari kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah tidak memerlukan sesuatu pun daripada alam semesta. Anil alamin. Shadaqallahul azim. Benar firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri balik sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baginda mendapat perintah untuk melaksanakan haji. Perintah melaksanakan haji ini turun pada tahun ke-5 ataupun ke-6 hijrah. Ada khilaf di situ. Ada ulama kata 5 hijrah, ada ulama kata 6 hijrah. Tapi yang masyhurnya ialah diperintahkan menunaikan haji ini pada tahun ke-6 hijrah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ataupun membuka kota suci Mekah ini adalah pada tanggal 21 hari bulan Ramadan tahun ke-8 hijrah, iaitu setelah 2 tahun ataupun 3 tahun perintah haji diperintahkan Allah pada Rasulullah SAW. Jadi pada tahun berlakunya peristiwa Fathu Mekah ini, iaitulah pada tahun ke-8 hijrah, yakni pada bulan Ramadan, Syawal, kan? Zulqa'dah, Zulhijjah. Makna kata pada tahun ke-8 hijrah pun baginda masih belum melaksanakan perintah tuntutan haji, walaupun tahun ke-8 tersebut Fathu Mekah telah pun berlaku, pembukaan kota suci Mekah telah pun alhamdulillah selamat Rasulullah. Apa hikmah dia? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan haji pada tahun ke-8 hijrah tersebut? Sebaliknya Rasulullah melaksanakan haji, kalau kita baca balik dalam sirah, Rasulullah mengerjakan haji pada tahun yang terakhir, haji wida Rasulullah, yang mana pada bulan Zulhijjah yang terakhir dalam hidup Rasulullah, yang mana lepas pada bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal tu Rasulullah pun wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makna kata Rasulullah melaksanakan perintah haji pada tahun ke-9 hijrah. Rasulullah wafat tahun ke-10 hijrah. Mengapa berlaku demikian? Mengapa Rasulullah ambil masa lebih kurang setahun ataupun 2 tahun untuk melaksanakan tuntutan haji? Sedangkan pada tahun ke-8 hijrah itu sepatutnya dah boleh buat dah. Tapi kenapa Rasulullah tidak mengerjakan haji pada tahun ke-8 hijrah? Rasulullah memilih untuk mengerjakan haji pada tahun yang terakhir, iaitu haji wida, yang kita terkenal kisah ada yang Rasulullah bagi pesanan khutbah Rasulullah yang terakhir itu, yang ada banyak perkara-perkara dia juga kalau kita nak bincang. Itulah haji yang pertama Rasulullah dan itulah haji yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, apa hikmah dia? Kata ulama, hikmah di sebalik mengapa Rasulullah melambatkan haji Rasulullah itu menjadi satu kelebihan buat umat kita. Menjadi satu kelebihan buat umat Rasulullah ini, secara hikmahnya nak bagi tahu haji ini sungguh pun ia merupakan rukun Islam yang kelima, yang merupakan satu kewajipan yang di ultimate kewajipan, maknanya kewajipan yang paling agung setelah semua rukun-rukun Islam kita buat. Haji ini yang terakhir dalam rukun Islam. Maka secara simboliknya apabila Rasulullah lewatkan, melaksanakan, tunaikan haji itu, ulama fiqh membincangkan perkara tersebut membawa kepada satu kelebihan buat umat Nabi Muhammad, yang mana ibadat haji ini sungguh pun ia merupakan satu kewajipan, tetapi ia merupakan satu kewajipan yang diberi masa yang luas, yang diberi masa yang panjang. Umat Nabi Muhammad bebas nak tunaikan haji pada bila-bila masa dia panjang, mengikut kadar kemampuan masing-masing. Siapa yang telah pun mampu, macam firman Allah Ta'ala daripada surah Ali Imran disebutkan tadi kan, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu maka ke atasnya diwajibkan haji. Siapa yang tidak mampu maka ke atasnya tidak lagi diwajibkan haji. Maka apabila Rasulullah SAW melambatkan peristiwa haji, menunaikan rukun, iaitu rukun Islam yang kelima, haji itu, maka ini melambangkan bahawa haji ini dia merupakan satu ibadat yang mempunyai waktu yang muwassak. Waktu yang muwassak. Muwassak ni makna apa? Muwassak ni maknanya luas. Waktu ibadat yang luas. Tak ditetapkan mesti tahun ke berapa nak kena tunaikan haji. Mesti umur 30 tahun mesti kena tunaikan haji. Tak. Masa luas. Umur 80 tahun pun boleh, 20 tahun pun boleh, akil balik pun boleh lah. Siapa yang mampu maka dia wajib buat. Berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain, yang mana ibadat-ibadat yang lain daripada haji ini dia mempunyai waktu yang mudayyak, waktu yang sempit, yang terhad waktu dia. Sebagai contoh, puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan waktu dia terhad hanya pada bulan Ramadan sahaja. Hanya setahun, hanya sekali sahaja, iaitu dalam bulan Ramadan kita orang Islam dituntut puasa wajib selama sebulan. Waktu dia terhad. Tiap-tiap tahun mesti kena buat. Tiap-tiap tahun mesti kena buat. Dia terhad. Serupa macam semayang juga, dia terhad. Waktu dia, kita boleh semayang waktu ni hanya dalam waktu dia saja. Waktu maghrib hanya dalam waktu maghrib saja. Isyak dalam waktu isyak saja. Kalau di luar waktu, kalau sengaja kita tinggalkan, maka dia dah jadi dosa. Dia dah jadi perkara yang lain dah, dibincangkan secara yang lain dah. Sama ada perkara itu dosa, kita wajib qada dan sebagainya. Tapi haji waktu dia luas. Jadi kita tak terlalu kejan masa. Daripada sudut melaksanakan perintah haji ini, tidak terlalu kita terlalu rush masa dia, iaitu kita nak kena habis mesti tahun ni kena buat, mesti tak. Siapa yang mampu, yang ada kemampuan, maka dia buat. Itu hikmah di sebalik mengapa Rasulullah SAW mengerjakan lewat haji. Hikmah yang kedua adalah kerana Rasulullah mengambil masa untuk memberikan penambahbaikan, bukan penambahbaikan, membersihkan balik salah faham, nak bagi clear balik segala apa yang selama ni dah terkusut. Ibadat haji yang selama ni dijalankan dalam keadaan jahiliah. Iaitulah yang saya katakan tadi, apabila Rasulullah SAW mengerjakan haji di Mekah pada tahun ke-9 Hijrah, yang mana pada ketika itu
keadaan telah pun baik seperti sedia kala, maka Rasulullah ambil tempoh lebih kurang dalam 1 tahun macam tu untuk bagi pendedahan semula kepada orang Islam. Yang mana sebagaimana yang telah kita juga ketahui, macam mana kita bincang hari itu, apabila Rasulullah masuk dalam kota suci Mekah, perkara pertama antaranya yang Rasulullah buat, menghapuskan amalan-amalan jahiliah yang duk berlaku, khususnya dalam bab melaksanakan haji. Baik, apa dia amalan-amalan tersebut, amalan-amalan jahiliah? Qadiyah kita yang kedua, apa dia? Disebutkan dalam kitab-kitab sirah, disebutkan oleh ulama bahawasanya pada zaman jahiliah, orang Arab jahiliah, orang Quraisy Mekah dan juga orang Arab jahiliah dulu, mereka melaksanakan ibadat haji dalam keadaan penuh jahil. Penuh jahil macam mana? Antaranya mereka melaksanakan haji ikut suka hati mereka. Mereka tetapkan melaksanakan haji pada bulan yang sama untuk 2 tahun berturut-turut. Kemudian lepas 2 tahun kita tukar pula buat haji bulan lain pula. Dia macam tu. Selepas 2 penggal 2 tahun, haji akan berubah menjadi bulan lain pula. Sebagai contoh, tahun ini kita laksanakan haji pada bulan Zulhijjah. Jadi tahun ni dan tahun depan bulan Zulhijjah lah musim orang berhaji. Mai tahun ketiga, tahun keempat, dia anjak pergi bulan Muharram pula. Jadi pada bulan Muharram orang semua buat haji. Dia macam tu. Sebab apa? Antaranya mereka nak elakkan daripada musim dingin. Bila mereka nak elak daripada mereka ni buat ibadat dalam keadaan susah, maka mereka pun ubah ikut haji ni, ikut terhadap suka hati mereka. Mereka berasa tahun ni kita nak ubah haji buat bulan Zulkaidah. Okey, buat Zulkaidah. Dia ubah tu penggal, 2 penggal sekali dia ubah. 2 tahun sekali dia akan ubah buat haji itu. Maka ini satu perkara yang berlaku pada zaman jahiliah. Apabila Rasulullah SAW menunaikan haji dan Rasul pilih tunaikan haji itu pada bulan Zulhijjah, iaitulah bulan yang sama sebagaimana Nabi Allah Ibrahim AS menunaikan haji, maka Rasulullah bagi tahu mulai pada tahun ini haji hanya ada pada bulan Zulhijjah saja. Itu kekalutan yang berlaku, kekusutan yang berlaku, Rasulullah cuba rungkaikan balik, Rasulullah perkemaskan balik. Benda salah faham. Sebab haji ni, perintah haji ni untuk umat Rasulullah, macam mana saya cerita tadi, tahun ke-6 Hijrah. Tapi haji ni telah pun dilakukan secara turun-temurun daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Tapi dah apabila terputus zaman para anbiya, Rasulullah dengan Nabi Allah Isa alaihissalam pun beza jarak, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab dia Qasasul Anbiya. Jarak Rasulullah dengan Nabi Isa alaihissalam pun ada lebih kurang 650 tahun. Satu tempoh yang sangat lama dan panjang. Maka berlakulah perkara-perkara jahiliah tadi. Itu yang pertama, perkara jahiliah yang pertama. Perkara jahiliah yang kedua ialah di mana orang kafir, orang musyrikin Mekah, mereka ini disebabkan mereka ini gelap hati dia, duduk dalam keadaan kejahilan, maka mereka juga melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Dibina berhala-berhala di sekelilingi Kaabah, yang kita kata 360 berhala itu. Mereka menjadi amalan jahiliah apabila mereka mengerjakan tawaf, mereka akan mengerjakan tawaf dalam keadaan bertelanjang bulat, tak pakai satu apa. Itu amalan jahiliah yang kedua yang berlaku sebelum daripada Nabi sebelum daripada Nabi berclearkan semua benda ni. Yang tadi, yang pertama tadi, mereka ubah tarikh haji. Dia ubah setiap 2 tahun, dia ubah haji bulan Zulhijjah. Tahun depan 2 tahun lagi ubah buat Muharram pula. Tahun depan lagi orang buat Zulkaidah pula, macam itulah. Dia ubah ikut suka hati dia. Perkara yang kedua ialah mereka melaksanakan haji dalam keadaan telanjang bulat, tak pakai satu apa pun.
atas baju dia, Pak. Tak pakai tu apa buat atas badan dia, Pak. Baik lelaki, baik perempuan, dua-dua semua telanjang bulat. Tawaf dalam keadaan tak pakai seurat benang. Dia bayang. Harul. Tu kata jahil, dahlah jahil bertambah jahil. Sebab apa mereka tanggalkan baju? Ulama kata menjadi kefahaman pada orang Arab jahiliah pada zaman itu, mengapa mereka memilih untuk tidak berpakaian ketika tawaf adalah sebabnya mereka teringat mereka banyak buat kesalahan. Tahu juga dah, Pak. Mereka teringat bila mereka duk pakai baju ni lah mereka duk guna untuk berzina. Baju ni lah mereka duk guna untuk merompak. Baju ni lah mereka duk guna untuk bunuh orang-orang yang bukan hak dia. Mereka tahu benda tu sesat. Mereka tahu benda tu tak elok. Maka bagi menyucikan diri mereka, mereka menganggap pakaian yang mereka pakai itu adalah najis. Kerana pakaian yang mereka pakai itulah yang mereka gunakan untuk merompak, untuk membunuh, untuk minum arak, untuk berzina. Jadi semua perkara ni bagi mereka anggap pakaian yang mereka pakai ketika nak tawaf tu jadi najis pakaian tersebut. Faham tak? Maka mereka pun buka lah baju. Sebab apa? Sebab nak buang najis tu. Kalau kita kepala bin Khattab lah. Mahal lah. Tak. Astaghfirullah. Jahil tak maksud jahil. Sebab tu ibadat ni subhanallah dia bukan boleh kita ikut-ikutan. Tak boleh. Kita ikut-ikut tak boleh. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal satu ibadah itu adalah dilarang. Sehingga datang dalil untuk membolehkan kita kerjakan satu ibadat tu, baru kita boleh buat. Kita selalu main-main tengok-tengok satu kumpulan tengok-tengok dia pun nak semayang. Kita tanya dia pun, hampa semayang apa? Oh, kami nak semayang Isyak. Uish, hampa semayang Isyak. Mana masuk waktu lagi? Semayang Isyak. Kalau macam tu aku pun ikut hampa. Lagi aku tak kena semayang lah. Isyak pukul 8.40. Tak apa, semayang siap-siap lah. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab asal satu ibadat itu dilarang. Tak boleh buat. Sehingga datang dalil boleh buat. Bila tiba masuk waktu Isyak baru boleh semayang, baru kita semayang. Melainkanlah orang yang semayang jamak ke apa tu lain lah. Ni tak ada apa-apa sebab tiba-tiba nak buat ni. Mana perkara tu perkara yang mungkar, perkara yang rosak. Baik. Jadi orang Arab jahiliah mereka telanjang bulat tu kerana mereka beranggapan pakaian yang mereka duk pakai saban hari itu, pakaian tersebut adalah pakaian yang diselaputi oleh najis. Kerana mereka menggunakan pakaian itu ketika mana mereka ini merompak buat benda-benda jahat. Jadi bagi menyelesaikan kekusutan yang mereka duk fikirkan benda tu jadi serabut pada otak mereka, maka mereka pun beranggapan kita tanggal bang baju tawaf dalam keadaan bulat, telanjang bulat. Maka ini menyelesaikan masalah bagi mereka. Jadi bila sediakan waktu, ada lagi rasa malu pun walaupun telanjang bulat tu ada lagi malu dah. Lelaki tawaf waktu siang, perempuan tawaf waktu malam. Sebab apa malam? Sebab malam ni gelap, jadi terhijab sikit, orang tak pernah nampak. Jadi benda ni jadi serabut bin serabai yang berlaku pada zaman jahiliah. Baik. Dan perkara jahiliah yang ketiga yang berlaku dalam bab haji sebelum Nabi Rasulullah bagi clear tu, ialah mereka juga dalam keadaan telanjang bulat macam tu duk tawaf gitu, sambil tu mereka juga ada talbiyah macam kita duk talbiyah juga. Depa ubah kalimah talbiyah tu menjadi kalimah talbiyah yang sesat lah kita kata. Sebab apa? Antara disebutkan ulama lafaz talbiyah yang mereka sebut, kalau kita innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu kita. Depa dah dia ubah sikit. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk illa syarikan walak. Ada gitu pula. Illa syarikan walak. Dia tambah yang tu. Apa maknanya? Sesungguhnya segala pujian dan nikmat bagimu yang tiada sekutu itu kecuali kesyirikan yang engkau setujui.
Makna kata depa mengaku juga, ya, segala pujian bagi engkau dan nikmat bagi engkau. Innal hamda, segala pujian bagi engkau, wan ni'mata, dan nikmat bagimu, wal mulk, dan kerajaanmu, illa, bagimu yang tiada sekutu melainkan sekutu yang engkau setujui. Oh, ada pula sekutu yang boleh. Makna kata bagi mereka ni, maka mengaku juga kata tak boleh nak syirikkan Allah. Tetapi dalam masa yang sama ada syirik yang dibenarkan. Pula dah. Apa syirik yang dibenarkan? Iaitulah membina berhala-berhala di sekeliling Kaabah. Maka ini perkara jahiliah, perkara mungkar, perkara sesat yang mereka buat sebelum daripada pembukaan kota suci Mekah. Jadi bagi mereka, ya memang mereka kata tak boleh syirikkan Allah, tetapi boleh syirik ni pada perkara yang Allah setuju. Apa dia perkara yang Allah setuju? Bagi anggapan mereka, bina berhala tu Allah setuju. Makna kata zaman jahiliah mereka buat berhala itu bagi menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beranggapan berpatung-patung berhala yang mereka buat itu Allah setuju dengan mereka buat. Maka ini kemungkaran yang ada pada zaman jahiliah. Maka apabila Rasulullah datang membuka kota suci Mekah, maka perkara ini dikliarkan balik oleh Nabi. Islam mengangkat martabat manusia. Bukan hanya mengangkat martabat orang Arab semata-mata, tak. Melangkaui batasan bangsa. Islam mengangkat martabat akidah seseorang tersebut, yang mana dia menjadi mulia kerana Islam. Dia jadi mulia kerana Islam. Kita ni, kita jadi mulia sebab apa? Sebab kita Islam. Sebab Nabi dah bagi jaminan, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak berikan kepada dia satu kebaikan, Allah akan bagi dia kefahaman pada agama. Kita, kalau kita ni nak jadi baik, nak kita ni menjadi orang yang baik, nak kita ni murah rezeki, hidup bahagia dan sebagainya, perkara pertama Allah akan bagi kepada kita faham agama. Kalau kita faham agama, kehidupan kita terurus. Kehidupan kita akan lebih bahagia, lebih sejahtera, insya-Allah. Kerana Islam itu adalah the way of life. Islam adalah cara hidup kita. Siapa-siapa yang menjadikan Islam itu sebagai dasar dalam kehidupan dia, dia cuba hidupkan budaya ataupun suasana keislaman dalam rumah dia, dalam diri dia, sambil duk bawa kereta, sambil duk naik kenderaan, dia boleh ulang zikir subhanallah, 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 boleh. Sambil-sambil orang nak sampai masjid, dia habis kat tabarakalladzi biyadil mulk, duk ulang hafal, duk ulang alhamdulillah. Maka dia menghidupkan Islam itu dalam jiwa dia, maka Allah akan bagi dia kebaikan. Apa kebaikan dia? Dia faham dalam agama. Orang yang faham agama ini, Allah pelihara, Allah menjaga dia, Allah bagi keberkatan pada hidup dia. Tapi siapa yang membelakangi agama, maka Allah membelakangi juga. Allah bagi dia sesat dalam keadaan dia seronok berada dalam kesesatan. Seronok berada dalam kesesatan. Baru ni yang kita baca dalam news, apa, ayah bin jatuh sakit mudah-mudahanlah sempat taubat. Mudah-mudahan sempat taubat. Kalau kita fikir balik, dia mengaku Tuhan, Tuhan apa jatuh sakit? Dia dulu. Kalau betul dia Tuhan, kenapa dia sakit? Maknanya dia sama macam kita. Mudah-mudahan dah sempat bertobat. Amin. Sebab tu manusia yang sesat, dia tidak sedar dia sedang sesat. Maka kita ini kena sentiasa minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Dalam kita duduk semayang ni pun, syaitan boleh sesatkan kita. Dalam kita duduk semayang ni pun, ada banyak perkara yang kita tak sedar menyebabkan semayang kita batal. Apa antaranya?
antaranya dalam sembahyang, contohnya dalam surah Al-Fatihah. Ramai orang tak sedar dalam bab waqaf. Dalam sembahyang hukum Fatihah tak sama macam mana di luar sembahyang. Kata guru saya, dalam sembahyang tak sama hukum dia macam mana di luar sembahyang. Dalam sembahyang kita berkat rapat dengan syarat sah sembahyang dan sebagainya. Kalau kita baca Fatihah, syarat sah baca Fatihah dan sembahyang dan sebagainya. Di luar sembahyang walaupun ada juga hukum akam, tetapi dia tak terlalu ketat macam mana dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita salah aja baca Fatihah, batal sembahyang kita. Apa antaranya? Antaranya disebutkan kita baca secara saktah dengan satu nafas dalam sembahyang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dengan satu nafas, tanpa kita ambil nafas yang baru. Kita baca itu baca secara saktah. Perasan tak? Tak perasan. Ramai orang tak perasan. Bila kita baca laju, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, tanpa ambil nafas yang baru, maka dia jadi saktah. Nabi tak pernah saktah dalam sembahyang. Tak terdapat. Allah alam kalau saya tak jumpa lagi, tapi kata guru saya, bacaan tersebut boleh membatalkan salat seseorang. Kena waqaf. Bila kata waqaf, kena ambil nafas yang baru. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Yang tu tak apa, sebab dia ada ambil nafas. Ataupun dia baca secara wasal pun boleh juga. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, boleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Dia wasal tak apa, selamat. Lagi mana dia jagalah hukum tajwid dan sebagainya. Tapi saktah, iaitu kita berhenti, pause sekejap bacaan kita tanpa ambil nafas yang baru, kita teruskan dengan ayat seterusnya. Maka bacaan begini ni ada setengah ulama mengatakan boleh menyebabkan batal sebenarnya. Dan perkara ni tak ramai orang ambil tahu dan tak ramai pun orang tahu. Kalau kita bimbang disebabkan ada pandangan yang mengatakan batal ini, kita telah pun terbatal sembahyang kita tanpa kita sedar selama ni. Wal'iyadzubillah. Baik, ma'alah termasuk waktu kan. Kita patah balik qadiyah yang ketiga. Qadiyah yang kedua tadi, maknanya kekalutan, kekusutan amalan jahiliah yang berlaku. Baik, qadiyah yang ketiga yang saya sebutkan tadi ialah yang mana Islam ini mengangkat martabat orang perempuan. Dalam kedudukan Arab jahiliah, maka menjadikan wanita ini sejelek-jelek makhluk. Wanita ini merupakan sehina-hina manusia di zaman Arab jahiliah. Maka kerana itu, apabila wanita-wanita yang dilahirkan melahirkan anak-anak perempuan pada zaman jahiliah, yang masyhurnya ialah orang Arab jahiliah akan bunuh anak-anak perempuan ini. Kerana bagi pandangan mereka, mereka beranggapan buang masa, bela anak perempuan ni buang masa. Kita susah payah bela dia daripada kecil, akhirnya dia kahwin dapat kat orang lain. Manfaat tu untuk orang lain. Ni mindset orang Arab jahiliah dulu. Jadi bagi mereka beranggapan bela anak perempuan ni satu bebanan yang tak balik modal. Bela punya susah, esok besar-besar dia bukan duduk dengan kita, dia duduk dengan orang lain, dia milik orang lain. Tak macam anak lelaki boleh bantu buat kerja dan sebagainya, cari harta untuk keluarga dan sebagainya. Dia pun faham macam tu. Maka bila datang Islam ini, dalam keadaan macam tu pun mereka suruh orang perempuan pada zaman tu nak tawaf dalam keadaan tanjang bulat, tapi waktu malam dia ada juga rasa malu tu ada, tapi tak bertempat. Sedangkan dalam Islam, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita, yakni isteri itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf, menurut cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 228. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 187,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah sebut mereka itu, iaitu isteri kamu adalah pakaian bagi kamu. Isteri-isteri adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka. Nah, abang kata apa? Saling memerlukan di antara satu sama lain. Umpama satu pakaian, makna kalau tak ada pakaian maka tak sempurna orang tu. Maka Islam mengangkat martabat wanita itu kepada wanita yang mulia. Kalau kita ikut balik, kaji balik dalam sejarah-sejarah dunia lah, sejarah dunia, kita tengok bila datangnya Islam, Rasulullah beritahu masa peristiwa Fathu Mekah ini tahun ke-8 Hijrah. Makna kata lebih kurang 1400 tahun yang lampau. Tapi dalam sejarah-sejarah dunia, bermulanya mereka ini menjaga hak-hak wanita ni. Kalau masih ingat pada zaman Renaissance, zaman Renaissance, zaman apa tu, Napoleon Napoleon Bonaparte. Yang tu zaman Renaissance 17-18. Saya ingat saya, maaflah kalau salah lah cikgu-cikgu sejarah. Ingat macam tu. Lebih kurang 17-18 baru disebutkan ada undang-undang untuk membela kaum wanita. Tahun 17-18. Islam bagi tahu lama dah. Begitu juga pada, kalau kita rujuk balik sejarah-sejarah Rom, tamadun Yunani, Greek lama, Mesir purba, zaman-zaman Cleopatra, zaman-zaman semua tu, zaman-zaman Firaun, kita dapat tengok yang mana semua tamadun-tamadun dunia yang depa duk sangka, duk rasa hebat tu, semuanya menghina wanita. Wanita pada zaman-zaman itu hanya menjadi hamba pemuas nafsu saja. Jadi hanya alat untuk memuaskan nafsu, syahwat semata-mata. Tidak ada sebarang value pun, sebarang harga diri pun ke atas orang perempuan pada zaman-zaman yang mereka duk agung-agungkan tu. Sebab itulah Islam ini, bila datang Islam membawa dua konsep yang asas. Taslim, taslam. Itu konsep ulama buat. Taslim, Islamlah kamu. Taslam, kamu pasti sejahtera, kamu pasti bahagia. Itu Islam. Siapa yang betul-betul faham Islam, dia akan dapati bahawasanya Islam ni betul-betul cantik. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, kita duk baca cerita Nabi dengan keluarga Nabi, cerita macam mana dengan sahabat-sahabat dengan keluarga mereka, subhanallah, kita akan rasakan Islam ni memang sebetul-betul, memang betul Islam tu adalah satu-satunya agama yang layak atas muka bumi. Agama lain selain daripada Islam maknanya agama yang sesat. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya agama Islam, sesungguhnya agama yang sah si Allah Taala adalah Islam. Sebab itulah hari ini bila kita lihat dalam proses haji, kita dapati tengok dalam keadaan tawaf, orang lelaki tawaf kena pakai ihram. Perempuan nak tawaf pakai ihram juga kan? Orang lelaki maknanya sunat tak boleh kena buka dada, buka bauan sebelah kan. Orang perempuan nak kena buat macam tu juga ke? Jenah kalau buat macam tu. Perempuan kena pakai ihram juga, kena pakai pakaian tak berjahit juga, jenah. Sebab tu Islam memuliakan martabat orang perempuan, mesti berpakaian menutup aurat. Orang lelaki saja yang kena ada larangan ihram apa semua ni. Yang orang perempuannya depa nak pakai ihram, depa tak pakai ihram. Depa pakai pakaian, nak pakai baju kurung ke, nak pakai jubah ke, nak pakai apa, asal menutup aurat. Cuma disunatkan saja memakai pakaian berwarna putih itu. Makna kata Islam mengangkat martabat orang perempuan ni, dia nak tunjuk kecantikan dia bertempat. Bukan semua tempat dia boleh tunjuk. Kecantikan tubuh badan dia hanya boleh ditatapi oleh suami dia sahaja, oleh mahram dia saja. Aurat dia hanya boleh dibuka pada mahram dia saja. Yang bukan mahram dia, haram dia buka.
Dia buka juga, dia berdosa. Orang yang melihat pun berdosa. Suami dia yang tak suruh dia tutup aurat pun berdosa. Kita boleh tengok ramai di kalangan keluarga-keluarga Islam yang mana tidak mempraktikkan Islam dalam kehidupan dia. Sudut bab semayang, daripada sudut bab tutup aurat, daripada sudut kecenderungan dalam berhibur. Rasulullah SAW, masa zaman Rasulullah nak pergi haji tahun ke-9 Hijrah itu, Rasulullah keluar lebih kurang 5 hari yang terakhir pada bulan Zulqa'dah. Rasulullah bertolak daripada Madinah bersama dengan 10,000 orang Islam. Pada tahun ke-9 Hijrah, itu tahun yang Rasulullah nak buat haji tu, Rasulullah isytiharkan. Awal-awal lagi Rasulullah isytiharkan, tahun ni insya-Allah Rasulullah akan tunaikan haji. Rasulullah isytihar kepada sahabat-sahabat. Apa tandanya? Apa maknanya? Maknanya Rasulullah nak sahabat-sahabat semua buat persiapan. Rasulullah nak bagi kursus dulu pergi haji. Itu yang kita kata kursus lah. Rasulullah nak bagi pendedahan pada sahabat-sahabat apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat sepanjang-panjang. Maka sahabat-sahabat dulu ni, sepanjang perjalanan mereka bertolak 5 hari yang terakhir daripada bulan Zulqa'dah, daripada Madinah menuju ke Mekah. Sepanjang perjalanan itu, kata seorang sahabat, kalau tak salah saya Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Jabir bin Abdullah mengatakan, semua orang pakat jalan rapat-rapat, semua dekat-dekat. Sebab apa dekat-dekat dengan Nabi? Sebab mereka nak dengar apa pesanan-pesanan Nabi sepanjang perjalanan. Maka tak mau mereka tercicir walaupun sikit pun daripada pesanan-pesanan Nabi. Maka mereka jalan dalam keadaan rapat-rapat. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik unta, ada yang berkenderaan yang lain. Rasulullah naik unta. Zaman tu bukan zaman macam kita. Zaman yang mana tak ada zaman iPad, internet 3G, 4G, semua tak ada. Tapi sahabat-sahabat dapat tunaikan juga haji. Maklumat tu sampai juga walaupun dalam keadaan serba kekurangan pada masa itu. Tapi kita, zaman penuh kecanggihan teknologi maklumat, nak dapat maklumat, nak dapat macam-macam mudah. Nak pergi haji pun mudah, nak buat apa semua mudah. Tetapi sayang tak ramai yang orang dia boleh peruntukan untuk pergi haji. Itu masalah. Ya. Baru ni khutbah kat kampung saya, Tok Khatib cerita Ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah telah pun mengeluarkan 2 fatwa tentang hukum meminum air daun ketum, dan yang kedua menghisap shisha. Minum air daun ketum dengan hisap shisha, macam kat taman berkakar percamburan malam, tengah malam. Ahli Majlis Fatwa Negeri Kedah telah bersepakat keluarkan hukum bahawasanya 2 perkara ni tadi haram. Di Kedah, nanti orang faham, oh Kedah tak boleh, kita belah Penang boleh. InsyaAllah dia bukan cara macam tu. Ulama bila tetapkan hukum atas sandarkan dalil dan sebagainya, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, yang kamu campurkan dari kamu dalam kebinasaan, itu dalilnya sangat kuat. Quran sebut, Allah Ta'ala sebut. Jadi macam daun ketum, walaupun banyak dia punya manfaat dia, tapi banyak lagi mudarat. Di antara ketagihan yang kemudaratan yang paling besar, boleh menyebabkan orang tu gila, ataupun duduk tengah-tengah kerja tiba-tiba tidur secara tiba-tiba. Mungkin doktor pandai, dia tahu mana. Tapi dalam khutbah tu sebut je tu. Kemudian shisha pula, sebab apa shisha tu diharamkan? Rupanya shisha ni lagi bahaya daripada rokok. Bukan abang kata rokok boleh, tak juga. Rokok Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan ni telah putuskan kata haram rokok. Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan, yang ni Kedah baru. Ahli Majlis Fatwa Kebangsaan dah putus dah rokok haram. Tak percaya boleh cek boleh dah. Tapi shisha dibuat perumpamaan, ada buat kajian, maka mengatakan bahawa rokok paling cepat dihisap
Dia memerlukan 8 hingga 9 kali hisapan selesai satu puntung rokok. Kan? Selesai habis satu, habis buang RM1. Kan? Sekotak RM10. Buang RM1, RM1. Habis tentu. Tapi shisha dia mengambil masa lebih kurang 1 jam ataupun 20 minit paling cepat untuk menghabiskan satu tabung shisha tu, yang wire tu kan, yang tu kan. Boleh bayangkan berapa kepui asap yang dia keluarkan, berapa banyak kali dia duduk hisap embun dengan perisai apple ke strawberry ke apa kan. Maka kemudaratan dia lebih besar berbanding rokok. Dianggarkan purata dia lebih kurang, bila seorang tu hisap shisha, umpama dia ni menghisap hampir 100 batang rokok untuk satu tabung shisha. Makna kata kemudaratan yang sangat besar. Kalau di negara Arab, orang hisap shisha dia buah ganja. Bila buah ganja memang totally haram terus lah. Kan? Makna kata di negara Arab pun tak ada syekh-syekh ke alim ulama ke hisap shisha, tak ada. Kau nak kata ada hadis Rasulullah sunat hisap shisha pun tak ada, memang tak ada. Hanya semata-mata adat orang Arab yang jahil yang hisap shisha. Kan? Tapi bila kita tengok balik, dia jadi macam nak abang kata kearaban itu. Nak abang mesti kena ada benda tu. Masalah. Malah terkonak tentu pula. Tapi nak beritahu balik, patah balik, kehidupan kita hari ni ramai yang dah tak berpandukan agama. Ramai yang memilih cara hidup jahiliah walaupun dah tahu perkara tu sebenarnya perkara yang salah. Sebab apa? Sebab dia kira ikut hati dia. Dia tak kira ikut hati agama, tak kira ikut kata agama, dia kira ikut kata dia. Aku nak pakai apa, ikut suka aku. Aku nak makan apa, nak buat apa, ikut suka aku. Kalau kita duk kira pokok tu kira sampai sudah semua tak boleh dia buat. Semua dia faham juga. Kan? Menega apa semua tak boleh duk kira ni haram masa bila kita nak maju. Dia faham macam tu. Maka orang-orang ginilah yang saya kata tadi, macam kata Syekh bin Athaillah, ilmu ada tetapi ilmu yang ada tu dia tak sinar dalam hati dia, menyebabkan terbuka hijab. Hati dia tak terbuka. Dia bukan tak tahu benda tu tak boleh, tahu, tapi hati tak terbuka. Sebab dia kurang bergantung harap pada Allah Ta'ala, dia tak usaha. Maka orang-orang yang Allah Ta'ala sayang, orang yang semayang, orang yang duduk dengar kuliah, orang yang rajin buat perkara-perkara kebajikan, Allah pelihara. Sungguh pun kita mungkin terlalai, Allah detik hati kita rasa bersalah, maka itu nikmat. Ramai orang yang buat salah tapi tak pernah rasa bersalah. Tapi kita, insya-Allah, orang-orang yang pattern macam kita ni, alhamdulillah lah, kita pelalai. Kita tak kata kita baik, kita pun jahat juga. Ada masa kita jahat juga, ada masa ustaz apa lingkup juga, serupa tu juga. Ya, tapi beza dia apa? Beza dia Allah bagi satu perasaan, rasa bersalah, rasa guilty, kita rasa astagfirullahalazim. Dia rasa nak istighfar, dia rasa nak sembahyang taubat, dia rasa nak sedekah balik lepas buat maksiat dan sebagainya. Maka ini satu kemuliaan Allah bagi dekat hanya hamba Allah yang terpilih. Dan kita syukur, mudah-mudahan Allah bagi peluang tu pada kita. Dan kita minta lindung pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tarik semua nikmat ni daripada kita. Saya cukup takut perkara ni. Sebab tu kita kena ingat, kalau Syekh Fuad Maliki dia ajak, Allahumma inni a'udzubika minas salbi ba'dal 'ata'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada kurniaan, tarikan semula nikmat setelah dikurniakan. Baiklah, mudah-mudahan 3 perkara yang kita bincang tadi dalam qadhiyah yang ada dalam situasi ataupun isu yang ada dalam bab Fathu Mekah, insya-Allah kita bolehlah sikit sebanyak ambil pengajaran, ambil iktibar untuk diri kita, kegunaan kita dan ahli keluarga kita, masyarakat kita, insya-Allah. Jadi saya rasanya insya-Allah memadai sekadar itu dalam perbincangan kita dalam bab Fathu Mekah ini. Dan insya-Allah ada lagi perkara nak boleh bincang, tapi saya ingat macam perbincangan Rasulullah masa khutbah yang terakhir, yang tu nantilah bila kita sampai bab tu nanti, sebab kita kira
lepas perang Fatu Mekah ni, kita akan berdepan dengan satu lagi tajuk, iaitu peperangan Hunain pula. Jadi insya-Allah lah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk bab baru insya-Allah dalam bab peperangan Hunain. Iaitu peperangan yang berlaku sejurus, peperangan pertama di antara peperangan pertama yang berlaku sejurus pada peristiwa Fatuh Mekah. Iaitu peperangan yang menjadi sejarah tentera Islam buat kali yang pertama. Mereka ini hadir dalam medan perang dalam keadaan jumlah yang begitu ramai. Sebelum ni semua lemah. Mai perang Hunain, zaman perang Hunain dia jadi macam zaman baru. Tentera Islam ramai lah. Dah kuat dah. Tapi sebab kuat maka dia jadi lingkup. Tapi akhirnya membawa kepada kemenangan jugalah. Dan insya-Allah kita akan cuba bincang pada pertemuan kita akan datang insya-Allah taala.